Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ni saya nak sembang pasal gambar kena curi ya. So gambar kena curi ni ataupun orang guna gambar kita tanpa kebenaran ni bukan benda baru lah, dah lama lah kan. Saya punya gambar sendiri pun dah banyak kali dah orang guna tanpa bagi tahu saya lah, tanpa kebenaran lah. Dia guna untuk sama ada media pun pernah pakai, penerbitan lain pun pernah pakai, tapi kebanyakannya online lah. So macam mana cara nak halang gambar kena curi? Salah satu cara, tak payah publish mana-mana lah kan. Tak payah publish di media sosial, kita simpan hard disk kita sajalah. Kalau kita simpan lah tu orang tak boleh curi lah. Pasal saya dulu ada blog, sekarang pun ada blog. Blog tu kalau kita lock gambar pun orang masih boleh print screen. Dan kebanyakan orang sekarang ni share gambar melalui sosial media. Dia tak perlu gambar besar-besar pun. Kalau file tu, file gambar tu kecil kan, dalam 500 KB ke bawah 1 MB pun kan, orang tak kisah dah. Yang orang boleh tengok dekat telefon kan. Satu cara dia yang bagi tahu tu lah, jangan publish mana-mana lah, simpan dalam hard disk ke SSD ke kan. Satu lagi, kalau kita memang betul-betul nak jaga gambar tu dan berhajat nak jual gambar tu, kita simpan ataupun di stok agensi lah, di Shutterstock, di Dreamtime ke, yang benda-benda macam tu lah. Pasal dalam tu diorang protect gambar dalam Shutterstock apa semua tu, dia ada watermark dia sendiri kan. Kalau orang guna memang adalah dia punya kesan tindakan yang akan diambil oleh pihak penyedia agensi tu. Satu lagi, orang kata kalau gambar tu kena curi, kita ambil lawyer apa semua kan. Cakap memang mudah, pasal kalau nak ambil lawyer tu, orang yang cakap tu, kalau dia yang nak orang kata apa, dia yang nak bayarkan duit gambarnya, tak apa juga. Sebab kes benda-benda tu bukannya dia memerlukan duit kan, bukannya boleh lantik macam tu je. So senang cerita macam ni lah. Gambar kalau kita letak dah ada di media sosial tu, ni bukan bermakna saya setuju media ambil atau pihak-pihak gunakan gambar tu. Benda tu memang tak beretika dan salah lah. Tu dah terang-terang memang salah lah kan. Cuma itulah, kalau kita dah letak gambar kita di sosial media, tak kira lah di mana, di Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, memang mudah orang akan ambil. Dan bila orang ambil, contoh kadang-kadang ada pihak media ke apa ambil kan, bila dah ramai sangat orang kongsi gambar tu, sampai orang media tu dah tak tahu ataupun dah tak boleh nak trace tau gambar tu milik siapa tu. Contoh dah berpuluh-puluh, beratus orang share gambar yang sama. Orang ni pun dia bukan nak share, dia print screen, dia share tempat dia. Kalau dia share tak apa, daripada asal kita. Kebanyakan orang sekarang ni, siapa-siapa pun ada yang di kalangan pengamal media sendiri pun, maksudnya orang yang bekerja dalam media sendiri pun, dia kadang-kadang dia lebih suka dia lebih suka print screen, lepas tu dia share dengan orang lain, pasal dia nakkan like tu datang kepada dia, bukan kepada tempat lain. Banyak juga saya tengok. Sebenarnya benda tu kalau tujuan dia nak berkongsi, boleh je dia share daripada sumber asal kan. Tak perlu dia nak print screen letak tempat dia kan. Untuk apa kan? Tujuan dia sama juga, share juga gambar yang sama. Cuma dia macam tak sedap maksudnya apa, aku nak like ni datang tempat aku tak nak pergi tempat lain lah. Dia jenis macam tu kan. Itu pun satu hal juga. So salah satu cara lagi, watermark. Watermark ni ikut masing-masing kan. Macam saya tak letak kan. Watermark tu kita letak tengah-tengah tu besar-besar kan. Kalau letak tepi biasanya orang boleh crop. Kalau letak tengah tu, ada orang kata kalau letak watermark pun memang orang boleh buang. Betul. Tapi benda tu dia ambil masa kan. Orang nak adjust, nak clone balik benda tu ambil masa kan. Biasanya benda-benda yang rumit ni orang tak ambil. Gambar saya memang banyak lah orang gunakan untuk tujuan-tujuan publikasi kan. Gambar yang famous saya buat masa ni yang terdekat ni lah, gambar yang paling famous, yang gambar orang curi pakai adalah gambar daripada Ghost Train ni lah. Ghost Train ni memang, kalau orang tengok kan, siapa yang follow blog saya, dia tahulah gambar tu gambar saya. Cuma majalah pendidik ni dia guna dengan kebenaran saya. Dia minta saya, dia contact saya, editor dia tanya macam mana story. So benda ni dia guna dengan kebenaran. Dia cari siapa fotografer asal yang shoot gambar ni, dan dia nak story tentang macam mana fotografer tu ambil gambar ni. Dan dia jumpa saya lah. Maksudnya majalah pendidik ni dia memang guna gambar ni dengan kebenaran saya. Pasal dia editor dia sendiri contact kan. Dan sebelum tu gambar ni dah ramai orang kongsi dah, ambil sana sini kan. Dia screen grab saya punya blog kan. Tapi itulah salah satu sebab yang majalah pendidik ni dia boleh trace gambar tu, pasal saya ada tulis story tau. Saya tulis story panjang. So story tu ramai orang share. Bila ramai orang share, kebanyakan orang tahu gambar tu gambar saya. So masalahnya sekarang ni ramai orang suka share gambar tanpa ada description, ada apa,
caption apa semua, dia just share gambar je kan. Share gambar je macam, yelah dia tak apa kuat sangat. Tu lah saya galakkan orang, kalau dia nak share gambar, at least ada story ataupun caption kan. At least dia ada caption benda tu. So benda tu kalau orang nak share pun dah ada maklumat dekat situ kan. Dan peluang orang nak curi gambar tu tetap ada. Macam saya beritahu lah, kalau kita letak dekat sosial media ni memang kita tak boleh nak buat apa dah. Dan bukanlah saya nak orang kata menghalalkan cara orang guna gambar secara tak beretika tu kan. Tapi yang salah tu tak salah, cuma kita apa yang boleh kita buat. Tu yang saya beritahu tadi. Salah satu cara, jangan publish mana-mana, simpanlah hard disk. Salah satu cara, kalau kita rasa nak jual gambar tu, kita letak dalam Shutterstock ke, atau mana-mana agensi yang menjual gambar kan, Getty Image ke kan, ya, jenis-jenis macam tu kan. Gambar-gambar dalam tu dia protection dia kuat. Kalau orang lain guna tambah kebenaran lagi pun, dia ada watermark kan. Memang salah lah kan. Macam saya, kebanyakan gambar yang saya post tu, saya tak kisah sangat pasal kebanyakan gambar yang orang guna gambar saya tu, dia guna untuk lebih kepada editorial. Dia bukan guna untuk buat iklan ke apa kan. Walaupun editorial, dia jadi iklan juga. Jadi iklan ni macam ni lah, dia letak dekat dia punya page dia kan. Page dia pula memang ada follower ratus-ratus ribu ke apa kan. Dan iklan masuk kat situ lah. Tapi dia bukanlah menjual secara langsung gambar tu. Cuma gambar tu digunakan untuk tujuan dia lah kan. Cuma itulah, saya suggest lah, kalau siapa yang ada gambar yang bagus tu kan, kalau rasa tak nak kongsi, nak jual, memang kita nak jual gambar tu, kita letak di agensi yang menjual gambar. Lagi satu, kita letak watermark. Lagi satu, kalau ada gambar tu unik, dia macam ni lah, setidak-tidaknya kita caption ataupun deskripsi ringkas benda tu kan. So benda tu bila orang kongsi, orang boleh mudah untuk trace gambar tu owner dia siapa tau. Pasal dia kuat. Tu lah nama dia, digital footprint tu penting. So bila benda tu kita just letak gambar je kan, nanti dah keluar sana sini, ni gambar aku nama semua, apa kita dapat kan? Tak dapat apa pun. Tapi kalau orang kata nak ambil lawyer, buat masuk mahkamahan, buatlah. Kalau kita ada duit, kita boleh buat, tak ada masalah kan. Tapi benda tu, proses tu panjang kan. So benda ni, zaman sosial media ni, bukan saja agensi kecil, agensi orang-orang yang fotografer yang terkenal pun gambar dia banyak juga kena curi kan. Memang susah nak buat lah. Sebab kita ni dealing dengan orang tau. Dealing dengan orang ni, manusia ni ada macam-macam. Dia bukannya kita nak expect semua orang tu baik ke apa, semua tak ada kan. Dia memang ada setengah tu. Tambah lagi zaman sosial media ni, apa saja gambar ataupun isu yang viral, maksud apa saja benda yang viral yang tengah panas kan, dia orang akan cuba cari, paling tidak pun video ataupun gambar. Ini semua untuk kepentingan masing-masing lah. Saya pun memang tak setuju lah. Kalau kita tengok YouTube pun banyak kan, ambil je, kalau ada artis ni tengah viral apa semua kan, ambil je gambar-gambar dia, masuk dalam YouTube, ataupun ambil video mana-mana, masuk dalam YouTube. Benda tu memang tak beretika kan. Itu masalah dia. Cuma sekarang ni, kita sebagai fotografer tu, apa yang kita nak buat? Protection ni, kita nak buat macam mana kan? Yang berbalik kepada saya beritahu tadi lah, salah satu memang simpanlah hadis. Salah satu kita letak watermark. Letak watermark tu tak menjamin, ataupun bukan satu jaminan yang gambar kita tak akan dicuri. Cuma gambar bila kita letak watermark tu, kemungkinan orang nak kongsi tu kurang lah. Macam saya beritahu lah, kebanyakan orang ni dia tak nak kongsi hasil, dia tak nak share tau. Dia tak nak share. Tambah-tambah lagi nama tu besar kat situ kan. Dia macam promosi dekat, memberi promosi kepada fotografer tu kan. Memang dia orang tak nak letak kan. Dia orang tak akan ambil lah gambar tu kan. Pasal orang sekarang dia suka kalau tengok contoh lah, tengok gambar saya ni keluar dalam blog saya, dia print screen, dia post tempat dia buat story. Ada setengah tu orang baca apa, macam story dia, padahal story tu saya sendiri yang tulis kan. Macam dalam ni memang dia tulis kan. Gambar saya keluar paper yang tambah kebenaran pun memang banyak juga. Tapi saya tak kisah atau menggalakkan kan. Saya dah cerita macam ni lah, saya pun dah letih lah. Banyak sangat kadang-kadang orang call kan. Orang call, jadi gambar kau ada keluar sini kan. Dia keluar dekat sini lah. Dia macam-macam kan. Dia, itulah susah nak cakap kan benda ni kan. Dia tak ada cara lah. Cara dia itu je kalau kita nak tersimpan je dalam hadis kan. Tapi ada juga setengah orang yang beretika, macam daripada luar kan, luar negara ke mana, dalam negara. Dia ada yang konteks saja sendiri. Ada setengah tu ada painter 2-3 kali juga. Orang yang lain-lain pelukis, dia konteks saja, boleh tak dia nak lukis gambar anak saya. Nak lukis je, bukan je dia nak apa, dia lukis untuk diri dia sendiri tau. Dia nak lukis gambar anak saya. Pasal saya kepada siapa yang tak kenal saya, sebelum ni saya banyak share gambar anak saya di Flickr. Dia nak lukis gambar anak saya untuk diri dia sendiri. Itu pun dia hantar email.
Tengok tu cara kalau orang tu jenis yang beretika kan, dia bukan nak jual pun, dia minta kebenaran. Kadang-kadang kita pelik, buat apa kan, lagi pun dia kat overseas kita kan tahu pun kan. Di Malaysia pun ada juga, ada satu kali tu di pameran pameran lukisan di Balai Seni Lukis Negara ataupun Balai Visual Negara kan. Ada seorang pelukis tu, dia nak gambar, dia nak mungkin tertarik dengan gambar isteri saya dengan anak saya, dia nak lukis. Dia contact saya. Dia tak bayar apa pun, tapi tak ada masalah pun, dia nak lukis kan, bukan dia nak buat apa pun kan. Ada setengah orang nak minta bayaran, itu pulang masing-masing lah kan, individu kan, ni individu kan. Cuma saya itulah, kalau gambar tu boleh memberi manfaat kepada orang lain kan, saya tak kisah sangat. Ada satu gambar tu, gambar family saya tu, gambar dia, saya tengah dengan family saya berjoging di Tasik Titi Wangsa, nak orang masuk dalam paper. Tujuan untuk kebaikan lah, memang dari segi etika salah lah ambil gambar orang kan, tapi bagi saya untuk tujuan kebaikan, saya reda je kan. Semoga dengan keluarnya gambar tu, orang lain dapat manfaat ataupun dapat positive vibe, nilai-nilai positif daripada gambar tu. Saya harap, bukan saya harap lah, orang kata apa, kepuasan jugalah kan. Kepuasan juga pasal gambar kita disiarkan sana sini. Lagi satu dari segi positifnya, walaupun kita tak dapat apa-apa, dari on positive side ni, kita kena bangga dengan diri kita lah, pasal gambar kita ada nilai. Ada nilai sampai orang nak share, orang nak curi pula gambar kita kan. Bila memang kita marah lah pasal gambar tu tak jadi duit pun kan, orang curi, kita tak dapat apa, satu sen pun kan. Tapi dari satu segi kita kena berbangga, sebab gambar kita tu ada nilai. Ada nilai maksudnya orang nak curi, orang nak publish, orang nak share dekat tempat dia tu. Kalau gambar kita tak bernilai kan, ataupun tak ada value, jangan orang nak tengok, apa lagi orang nak share kan. So macam ni, alhamdulillah lah, saya bersyukur lah, pasal nak dapatkan gambar ni pun bukan senang. Sekarang ni kereta api ni pun dah tak ada dah. Sekarang ni dah tukar dengan trend baru, DMU baru lah sekarang. Dan proses nak dapatkan ni pun memang susah lah, pasal sini tak ada hotel. Panjang lah cerita dia kan, saya ada tulis dalam blog saya kan. So point dia macam tu lah. Cara dia, kalau kita nak elakkan gambar kita kena curi, kita simpan hadis, biar je dalam tu, ataupun kita simpan dalam Shutterstock ataupun stok agensi. Gambar tu boleh juga dicuri, tapi dia ada watermark, biasanya orang tak pakai kan. Satu lagi, kita sendiri letak watermark. Dulu orang kata letak saiz kecil je, nanti orang curi pun saiz kecil, kau boleh print. Betul, tapi sekarang ni saiz kecil dah tak relevan. Pasal walaupun saiz tu 500 KB, 150 KB yang kecil kan, orang nak share dekat smartphone je kan. Smartphone saiz kecil tak ada masalah, dan trafik masuk juga situ. Orang share dekat Facebook kan, saiz dalam berapa, 500 KB, 150 KB, yang saiz kecil ni kan, yang besar-besar stamp kan, pun tak ada masalah dah. So kalau kita kata letak saiz kecil kan, benda tu dah bukan tak boleh pakai, boleh lah, orang tak akan pakai untuk print. Lagipun benda-benda print ni dah jarang orang beli kan. So fikir sendirilah kan, apa yang terbaik untuk diri kita kan. Kalau kita rasa watermark tu cara terbaik untuk protect harga kita, kita letak lah. Tapi biasanya kalau letak watermark ni pun, dia yang tak bagusnya satu lah, jarang orang nak share tau. Jarang orang nak share ni, exposure kepada kita tu kurang. So bila gambar kita tak letak watermark ni, ramai orang share. Bila ramai orang share dan kita konsisten dengan hasil kerja kita, orang tahu, orang tengok gambar kita dah tahu dah, ini gambar dia ni, ini gambar dia ni, akan ada orang kontak kan. Dan secara tidak langsung promosi percuma kepada diri kita sendirilah. Tapi macam mana nak gunakan kesempatan tu, terpulang pada individu masing-masing lah kan. Okeylah, sekian dulu perkongsian ringkas saya kali ni. Lain kali ada masa ni saya sembang tentang ghost train. Saya belum cerita lagi tentang ghost train, macam manalah gambar daripada Facebook yang orang share sana sini ni berakhir di muka depan majalah pendidik ni. Tajuk dia pun ghost train kan. Sekarang ni betul-betul jadi ghost train dah, memang dah tak ada dah, dah tukar train dah. Apa lagi?